Tan Sri yang dipertua. Sebenarnya seluruh rakyat Malaysia memang menanti-nantikan pembentangan bajet 2014. Sebab sebelum PIU 13, ya kita boleh lihat pihak Barisan Nasional telah menjanjikan macam janji yang cuba menyelamatkan Barisan Nasional tetap berkuasa di Putrajaya. Tan Sri yang dipertua. Walaupun Barisan Nasional cuma memenangi 47% sokongan daripada seluruh pengundi Malaysia, tetapi Barisan Nasional masih mampu membentuk kerajaan persekutuan. Pakatan Rakyat pula yang mendapat sokongan 51% masih menjadi pembangkang. Tan Sri yang dipertua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyifatkan bajet 2014 ini merupakan satu bajet yang melaksanakan janji. Sebab kalau kita lihat pelbagai bantuan kewangan dan sebagainya telah pun diberikan kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Kalau kita cuma lihat kepada bajet 2014, rakyat jelata memang mendapati adanya peningkatan pemberian BRIM kepada mereka yang berpendapatan rendah. Tetapi ramai yang telah lupa ketika PIU 13, Manifesto Barisan Nasional menjanjikan bahawa bagi mereka yang isi pendapatannya kurang daripada 3,000, kerajaan Barisan Nasional akan tambah sehingga RM1,200. Tetapi penambahan dalam yang disebutkan di dalam bajet 2014 cuma RM650 sahaja. Sama juga bagi mereka yang bujang, gaji bulanan mereka kurang daripada 2,000, kerajaan Barisan Nasional menjanjikan BRIM ditingkatkan kepada RM600, tetapi bajet yang dibentangkan baru-baru ini cuma sebanyak RM450 sahaja. Satu yang dipertua. Kerajaan Barisan Nasional sering berasa bangga kerana dapat memberi bantuan BRIM secara tunai kepada mereka yang berpendapatan rendah. Tetapi mengapa BRIM atau bantuan kewangan secara sistematik ini tidak diberikan sebelum 8 hari bulan Mac 2008? Sebab itu rakyat Malaysia hari ini dapat menikmati BRIM kerana rakyat Malaysia berani bangkit untuk membuat perubahan dan mewujudkan sistem dua parti. Jadi tiada layanan yang sebegini jika berbanding dengan masa dahulu yang dimonopoli oleh Barisan Nasional. Jadi di sini saya ingin ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia yang bijaksana. Tan Sri yang dipertua. Manifesto Barisan Nasional ketika PIU 13 menjanjikan meringankan beban rakyat. Kita dapat lihat satu perkataan pun tak ada wujud di dalam manifesto Barisan Nasional di mana bahawa kalau Barisan Nasional diberi mandat untuk terus menjadi kerajaan, GST akan dilaksanakan. Kalau Barisan Nasional diberi mandat menjadi kerajaan, harga minyak akan dinaikkan dan juga harga gula akan dinaikkan. Ini semua tidak termaktub di dalam manifesto Barisan Nasional, tetapi ia berlaku selepas Barisan Nasional berkuasa semula. Pilihan raya 5 hari bulan Mei. Tetapi sekarang cuma setengah tahun saja harga minyak sudah naik, subsidi gula pun sudah naik. Tetapi pihak Barisan Nasional pula mengatakan bahawa ini bukan kenaikan harga, tetapi itu langkah kerajaan untuk mengurangkan subsidi. Tan Sri yang dipertua. Dalam isu pendidikan, pendidikan adalah amat penting kepada negara kita, sebab setiap pelajar merupakan pemimpin negara yang akan datang. Pihak kerajaan seharusnya memberi bantuan secara adil dan juga saksama kepada semua aliran sekolah berdasarkan keperluan, agar anak-anak kita dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan selamat. Selepas bajet 2014 dibentangkan sejak 25 Oktober, kita boleh lihat juga ramai pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin tertinggi ataupun ahli parlimen daripada MCA Barisan Nasional telah pun menyerang, mengutuk rakan sendirinya yang berhormat Tawau selaku Timbalan Menteri Pelajaran mengenai ketiadaan peruntukan untuk
sekolah menengah jenis kebangsaan. Ya, di sini saya berasa amat simpatilah terhadap Yang Berhormat Tawau, sebab sebenarnya isu peruntukan kepada SMJK bukanlah satu perkara yang baru, tetapi pihak MCA ataupun Barisan Nasional yang sudah pun berada di kabinet melebihi setengah dekad, sampai hari ini peruntukan untuk SMJK masih tidak boleh diletakkan dalam bajet 2014. Dan ketika saya semak balik manifesto Barisan Nasional ketika PIU 13, sama juga di manifesto Barisan Nasional tidak berani menjanjikan meletakkan peruntukan kepada SMJK di dalam bajet. Manifesto Barisan Nasional cuma menyebut peruntukan khas akan terus diberikan kepada SMJK. Saya juga cuma ingin memohon pihak kerajaan supaya dapat memandang serius terhadap perkara ini, sebab saya lihat dalam bajet 2014 program angkasa negara diberi peruntukan 119 juta, tetapi SMJK kosong. Jadi saya mohon pihak kerajaan dapat memberi penjelasan dalam perkara ini. Satu yang dipertua. Terusnya saya ingin meneruskan perbahasan saya mengenai mengelakkan job duplikasi. Yang Berhormat Bukit Mentajam tadi telah pun menyebut bahawa PDRM khususnya cawangan khas memang sangat aktif dalam kerja-kerja risikan, ya, khususnya bagi program pembangkang. Tetapi di sini ada satu jabatan, iaitu Jabatan Hak Ehwal Khas Jasa. Ya, sebenarnya rakyat jelata memang mempersoalkan apakah fungsi sebenar jabatan ini. Dan dulu saya sebagai adun, saya pernah tanya di Dewan Undangan Negeri, dia kata jabatan ini anggota-anggota mereka ditugaskan, ya, untuk memberi penjelasan kepada rakyat, sebab mendapat banyak tomahan daripada pembangkang terhadap kerajaan. Dan saya nak maklum kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya job scope ataupun kerja-kerja pegawai-pegawai jasa ini sama dengan apa yang dilakukan oleh special branch. Kalau kita kata kita nak jimatkan kos untuk kerajaan, jimatkan kos untuk negara kita, mengapakah kita boleh mempunyai dua set jentera ataupun dua set anggota yang melakukan kerja-kerja yang sama, tetapi kita perlu bayar dengan lebih banyak gaji. Dan satu lagi, bagi pegawai-pegawai jasa ini, mereka bukanlah pegawai yang dipilih ataupun yang diambil daripada golongan graduate. Pegawai ini semua diambil daripada anggota-anggota ataupun pemimpin-pemimpin tempatan Barisan Nasional. Bagi saya, kalau kita nak wujudkan satu jabatan untuk memberikan penerangan kepada rakyat Malaysia, saya lebih rela suka pihak kerajaan mengambil pelajar-pelajar ataupun graduate-graduate yang masih menganggur di pasaran, tetapi bukanlah memberi kemudahan kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional untuk mendapat jawatan, makan gaji buta, makan duit rakyat untuk melakukan kerja-kerja mempromosikan Barisan Nasional. Esok DAP perintah saya bagi Yang Berhormat jadi pegawai. Tan Sri Yang Dipertua, setiap tahun berbilion-bilion ringgit diperuntukkan untuk pembangunan negara ataupun pembangunan, ya, kepada segala moda insan, memberi bantuan kepada rakyat. Tetapi saya rasa ada satu perkara yang sudah kita tertinggal, iaitu bantuan kepada mereka yang kehilangan kediaman disebabkan oleh pengambilan tanah. Tan Sri Yang Dipertua, baru-baru ini, minggu lepas, hari Khamis, saya bersama Yang Berhormat Seremban, ketika kita turun di Kampung Hakka yang menghadapi masalah pengambilan tanah, saya dengan Yang Berhormat Seremban dan juga 4 adun daripada Negeri Sembilan telah pun ditangkap oleh pihak polis dan kita digali, ya, seolah-olahnya kita merupakan berjenayah. Dan saya nak menerangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kalau berlaku bencana, banjir, kebakaran, kita boleh lihat pihak kerajaan akan hantar jentera, akan hantar polis, akan hantar ambulans, akan hantar Jabatan Kebajikan Masyarakat
untuk menolong mangsa-mangsa yang menghadapi bencana. Tetapi ketika berlakunya pengambilan tanah, rumah-rumah penduduk kampung diroboh, satu orang pun tak ada daripada kerajaan turun untuk membantu. Dan yang paling duka cita, pihak polis sepatutnya menjaga kepentingan orang ramai pula digunakan oleh pihak pemaju untuk mempertahankan hak pemaju, menahan penduduk kampung yang mempertahankan rumah halaman mereka. Jadi saya rasa dalam perkara ini pihak kerajaan perlu membuat sesuatu. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya di negeri Sembilan sahaja, selain daripada kampung Hakka di Mantin, kampung Cuat Bahau dan juga Ulu Temyang di Seremban, ratusan penduduk kampung menghadapi isu masalah pengambilan tanah. Ketika saya jadi adun, tanya di Dewan, Menteri Besar jawab, oh itu kes mahkamah, mahkamah akan selesaikan. Ketika saya tanya di Parlimen, macam mana pihak kerajaan boleh menolong penduduk ini, jawapan soalan saya ditolak. Lepas tu diberi penjelasan bahawa itu masalah kerajaan negeri harus bertanggungjawab. Saya dalam perkara ini, kalau kita boleh membantu mereka yang menghadapi bencana alam ini, mengapa kita tidak boleh membantu ya mereka rumahnya yang diroboh? Rumah diroboh, ya, tetapi selepas rumah diroboh, tak ada pihak daripada pihak kerajaan, khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, turun memberi bantuan yang segera kepada mereka. Itu saya lihat pihak kerajaan haruslah melakukan sesuatu supaya memastikan, ya, bukan saja penduduk-penduduk yang kehilangan rumah mereka, nak pastikan semua penduduk, semua rakyat di negara kita dibela oleh kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua. Isu yang terakhir. Tan Sri Yang di-Pertua. Ramai yang mempersoalkan. Ya, saya bagi contoh. Katakan kita memberi barangan harian ya dengan bilangan yang banyak. Kita boleh mendapat diskaun daripada peniaga. Sama juga bagi pihak kerajaan. Kalau pihak kerajaan, saya bagi satu contoh. Salah satu jawapan yang saya dapat ketika saya menanya soalan bagi sesi yang lepas. Saya pernah menanya ya jumlah kos untuk menyewa kenderaan rasmi. Kerajaan Persekutuan telah menandatangani perjanjian konsesi dengan syarikat Spenco Sdn Bhd untuk membekalkan kereta selun bagi kenderaan rasmi dan kenderaan Jabatan Kerajaan Persekutuan secara sewaan. Dari tahun 2008 sehingga 2011, 261 buah proton perdana eksekutif disewa. Purata kos sewaan untuk proton perdana eksekutif termasuk kos selenggaraan dan pembaikan adalah sebanyak 4,300 sebulan. Manakala 2011 hingga 2013, 2,417 buah proton Inspira disewa oleh pihak kerajaan dan purata kos sewaan proton Inspira termasuk kos senggaraan dan pembaikan adalah sebanyak ringgit Malaysia 3,200 sebulan. Jadi untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, saya telah pun menyelidik dan menanya kepada beberapa syarikat menyewa kereta yang terkemuka di Malaysia. Sebenarnya kalau bagi seorang individu yang menyewa sebuah kenderaan Toyota Camry yang setaraf dengan proton perdana eksekutif, individu tersebut menyewa dengan harga 4,000. Tapi kerajaan menyewa 261 unit, harga dia 4,300 sebulan. Bagi proton Inspira, ya, harga untuk Toyota Altis yang setaraf dengan proton Inspira, harga dia cuma RM3,100. Individu yang menyewa satu kereta, harga dia RM3,000. Tetapi kerajaan yang menyewa 2,000 kenderaan proton Inspira, harga dia RM3,200. Saya rasa pihak kerajaan dalam perkara ini haruslah
Ya kalau boleh, buatlah tender terbuka. Takkanlah kerajaan yang menyewa 2,000 kereta, harga dia lebih mahal daripada seorang individu yang menyewa satu kereta. Dan baru-baru ini saya juga memaklumkan bahawa pihak kerajaan ingin menambahkan 800 buah motosikal untuk perondaan polis. Ya, saya memang mengalu-ngalukan keputusan ini, dan saya cuma ingin nak mengingatkan pihak kerajaan. Kalau 800 buah motosikal yang diambil, saya haraplah jangan kos motosikal itu setiap unit mengikut harga pasaran. Dan saya rasa kalau memberi 800 unit motosikal itu, sebenarnya pihak kerajaan boleh dapat lebih banyak diskaun daripada pembekal-pembekal motosikal. Sebab saya sedia maklum, tak senang untuk satu pembekal motosikal untuk jual satu motosikal 1,000 unit bagi setahun. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, yang akhir sekali saya ingin sekali lagi memohon kepada Dewan Yang Mulia ini, memohon kepada pihak kerajaan supaya dapat memandang serius terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata. Sebab kita semua rakyat Malaysia, kita semua berharap ya kerajaan yang sedia ada ini dapat melaksanakan tanggungjawab mereka ya dengan jimat-cermat melaksanakan segala yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Dan Tan Sri Yang di-Pertua, akhir sekali ada 5 minit lagi, saya ingin memberi kredit kepada Biro Pengaduan Awam Jabatan. Di mana Yang Berhormat dapat 5 minit itu? Saya sudah tambah masa Yang Berhormat 4 sudah tambah. menit. Okey, Tan Sri, terima kasih.